Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua hadirin yang budiman. Saya Siti Nurfatia binti Ahmad Khairi akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Bani dan Belang. Kawan-kawan, begini ceritanya. Bani merupakan seekor arnab, manakala belang pula merupakan seekor harimau. Mereka tinggal di pinggir sebuah hutan. Bani tinggal bersama keluarganya. Ia gemar bermain bersendirian di kawasan hutan itu. Kadang-kadang apabila hari hampir malam baru ia pulang ke rumah. Pada suatu hari, Bani meminta kebenaran ibunya untuk bermain di tepi hutan sana. Malangnya, ibunya tidak memberi kebenaran. Ibunya tahu sang belang selalu berkeliaran di situ mencari makanan. Dia sungguh risau jika Bani akan ditangkap oleh si belang. Bani hanya mencebek saja mendengar nasihat ibunya. Bani masih berdegil. Katanya ia akan pergi sekejap sahaja. Tanpa mengendah kata-kata ibunya, Bani terus melompat pergi. Alangkah seronoknya Bani bermain-main. Selepas puas bermain-main dan melompat-lompat, Bani keletihan. Dia berhenti di bawah sebatang pokok. Letihnya, di mana aku nak berehat? Tiba-tiba ia terpandang satu lubang di pangkal pokok. Bani pun mengambil keputusan untuk berehat di situ. Bani terus melompat masuk ke dalam lubang itu. Tidak lama kemudian ia pun terlena. Ketika itu juga belang yang kelaparan sedang merayau-rayau di kawasan itu. Sudah seharian ia berjalan mencari makanan. Namun tak seekor haiwan pun ditemuinya. Ia tertanya-tanya kemanakah semua haiwan pergi. Akhirnya akibat keletihan, belang pun tertidur di bawah pokok. Setelah lama tidur, Bani pun terjaga. Perutnya berasa sungguh lapar. Teringat ia pucuk paku di hujung sana. Bani terus melompat keluar dari lubang itu sambil melihat dengan kuatnya. Tanpa disedari rupa-rupanya, Bani telah mengejutkan belang yang sedang lena. Belang merasa sungguh marah. Bani cuba meminta maaf, tidak dipedulikan. Belang terus menerkam ke arah Bani. Bani merayu-rayu meminta dilepas. Bani mendapat satu idea. Ia menyatakan bahawa badannya kecil sahaja. Jika belang memakannya, ia tetap berasa lapar. Lagipun, belang memburu yang hebat. Tentulah ia dapat menangkap haiwan yang lebih besar. Belang terdiam dan membenarkan kata-kata Bani. Bani pun memberitahu bahawa ia ternampak sekawan rusa di hujung sana. Belang pasti boleh menangkap salah seekor daripadanya. Bani berjaya memujuk belang dalam ketakutan. Bani pun melarikan diri di rumah. Ibu dan bapa Bani menunggu kepulangannya dengan hati yang resah. Kerana hari semakin gelap, sementara itu Bani tidak terus pulang ke rumah. Ia masih di dalam hutan itu mencari pucuk kayu untuk dimakan. Tiba-tiba Bani terdengar ngauman harimau yang sangat kuat. Bani cuba mencari arah ngauman itu. Bunyi ngauman itu semakin lama semakin kuat. Namun ia takut untuk mendekati kerana takut dimakan oleh belang. Bani mengambil keputusan nekat untuk melihat apa yang berlaku. Perlahan-lahan ia menuju ke arah suara itu. Sebaik tiba di tempat itu, Bani mendapati belang berada di dalam perangkap. Bani keletihan, keresahan. Bani memberanikan diri untuk bertanya kepada belang. Belang pun menceritakan bahawa semasa ia mencari rusa, ia ternampak seekor ayam hutan lalu terus menerkamnya. Malangnya ia termasuk ke dalam perangkap. Bani merasa simpati. Ia pun menggigit tali
yang mengikat kayu perangkap itu sekuat hati. Akhirnya kayu perangkap itu pun terlepas. Belang terus meropoh keluar dari perangkap itu. Belang mengucap terima kasih kepada Bani. Ia tidak menyangka Bani sanggup menolongnya. Walaupun ia pernah mahu memakannya dahulu, Bani hanya tersenyum. Tiada dendam di hatinya. Lagipun belang pernah melepaskan sebelum ini. Baiklah, mulai saat ini kita bersahabat, kata belang sambil menghulur tangan. Bani menyambut tangan belang sambil tersenyum. Begitulah ceritanya kawan-kawan. Pengajarannya, kita mestilah mengenang jasa orang yang telah menolong kita. Saya sudahi cerita saya ini dengan serangkap pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum.